Lebih 50,000 penduduk terjejas banjir di 5 negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi Ahad 5 Mac 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Itu situasi banjir yang melanda Johor sejak 5 hari lalu. Sehingga 2 petang tadi, 50,819 penduduk terjejas banjir direkodkan di 5 buah negeri. Johor merekodkan jumlah tertinggi dengan segamat daerah paling terjejas selain 9 daerah lain. Berikut paparan statistik penduduk terjejas banjir. Projek Rancangan Tempatan Banjir RTB bernilai 600 juta ringgit akan disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan itu dan mahu kesemua projek beroperasi mulai Jun ini. Isu ini kalau tidak lakukan apa-apa yang serius, dia akan berulang. Banjir ini bukan kali pertama. Dia bertahun-tahun. Menjadi sini kadang setahun 2 kali. Oleh itu, kita putuskan projek yang mahal 600 juta ringgit atau lebih untuk tempatan banjir akan disegerakan. Nanti kita lulus dan disegerakan. Tempatan banjir termasuk di Johor itu yang diluluskan harus semuanya beroperasi mulai bulan Jun tahun ini. Tambah beliau, 6 projek tebatan banjir sebelum ini ditangguhkan kerana tidak mahu terdapat ketirisan atau kecurian peruntukan untuk membantu rakyat meskipun tender itu disegerakan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS SJKC Kampung Tengah Segamat. Seramai 502 penduduk terjejas banjir ditempatkan di PPS tersebut. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada keperluan mengisytiharkan darurat berikutan jangkaan hujan semakin berkurang dan banjir mulai surut di beberapa kawasan. Keputusan kerajaan tidak umumkan darurat kerana jangkaan hujan dah mula berkurangan dan di beberapa tempat sedikit surut walaupun ada masalah di tempat yang termenung ni. Jadi itu memang masalah, tetapi tidak perlu darurat setakat ini dan keadaan mulai surut mulai hari inilah.
Selain SJKC Kampung Tengah, Perdana Menteri sebelum itu turut melawat PPS Sekolah Kebangsaan Gemerih selepas mendengar taklimat situasi semasa banjir di Kem 4 Regiment Arteri di Raja Segamat. Saya telah bagi arahan pertamanya, tentunya kita dah keluarkan dari Kementerian Wilayah dan Desa 10 juta yang diumumkan oleh TPM melalui NADMA. Saya tambah peruntukan 50 juta ringgit untuk kita salur sebagainya terus kepada mangsa-mangsa. Dan ada beberapa projek segera, ya. Dan jadi pertama yang peruntukan itu bagaimana boleh mengurangkan beban yang sudah pikul kerana kehilangan harta benda, kerosakan, bekalan elektrik, air, semua ini, semua jabatan saya minta disegerakan. Datuk Seri Anwar turut berkesempatan menyerahkan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di PPS berkenaan. Kerajaan Johor menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kelulusan peruntukan berkaitan banjir untuk negeri itu. Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi turut berterima kasih kepada Perdana Menteri yang meninjau situasi semasa banjir khususnya di Segamat. Beliau dalam satu kenyataan berkata, selain menyegerakan rancangan tebatan banjir, Perdana Menteri turut mempertimbang peruntukan kerosakan jalan, kemusnahan tanaman dan ternakan. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan juga memutuskan penambahan segera aset dan pegawai untuk hadir membantu. Pelbagai kementerian dan negeri-negeri lain turut akan memberi komitmen membantu kerja-kerja pasca banjir di Johor. Dalam perkembangan sama, 12,975 anggota dari jabatan, agensi dan NGO bertugas bagi misi bantuan banjir di Johor. Datuk On Hafiz berkata, anggota penyelamat bertungkus lumus berusaha membantu secara berterusan sejak hari pertama negeri itu dilanda banjir. Beliau menerusi Facebook rasminya memberitahu semua para petugas terlibat bekerja siang dan malam bagi menunaikan amanah dan tanggungjawab membantu penduduk terjejas banjir di semua daerah terlibat. Anggota dan aset Angkatan Pertahanan Awam APM antara yang digerakkan ke kawasan-kawasan terjejas di semua daerah terlibat. APM turut membawa kit makanan untuk diagihkan kepada penduduk terjejas. Datuk On Hafiz turut mendoakan para petugas selain menasihati mereka sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan diri semasa berbakti kepada mangsa-mangsa banjir. Susulan banjir, Kementerian Kesihatan KKM sentiasa memantau sebarang penyakit bawaan air, terutama kencing tikus atau leptospirosis dan keracunan makanan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, aktiviti semburan untuk mengelak penyakit berjangkit turut dilaksanakan selain klinik bergerak dibuka untuk rawatan melibatkan penduduk terjejas banjir. Kalau nak kata selepas pasca banjir, of course kita juga melihat kepada penyakit-penyakit bawaan air. Kalau misalnya seperti leptospirosis ataupun food poisoning, ini adalah juga penyakit-penyakit yang biasa berlaku pasca banjir. Jadi ini kita juga berhati-hatilah jika ada dan kita cepat-cepat merawat. Dan pasca banjir juga contohnya kita juga kena melihat selain daripada aktiviti terhadap penduduk sekitar yang mengalami banjir, kita juga menggerakkan pasukan kita. KKM juga berterusan melaksanakan saringan COVID-19 kepada penduduk terjejas banjir di PPS. Dr. Zaliha bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program persidangan jururawat antarabangsa 2023 di Jalan Hang Tuah, Melaka. Pengurusan Hospital Daerah Segamat mengambil langkah bersiap siaga bagi sebarang kes penyakit berjangkit bawaan air di daerah itu. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsad. Silakan Sharif. Sahi, terima kasih Sahi. Saya kini masih lagi berada di Segamat
dalam membuat laporan. Baik, minta maaf di atas kesulitan sebentar tadi. Ini pula perkembangan banjir di Pahang. Penduduk terjejas banjir di Rompin meningkat kepada 2,748 orang setakat 4 petang tadi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan penduduk terjejas di Pahang melibatkan 3 daerah seramai 73 orang. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norehan Saleh. Ayu. Saya kini berada di Batu Pahat, Johor bagi membawakan perkembangan terkini keadaan banjir di sini. Dan kini saya berada di Parit Sulong atau lebih tepat lagi di Jalan Yong Peng Muar, salah sebuah kawasan penempatan dan komersial utama di Batu Pahat ini yang ketika ini sedang dinaiki air. Dan di kedalaman air di sini saya boleh katakan paras peha sehingga ke paras lutut. Dan jalan ini masih dibuka untuk semua jenis kenderaan termasuk motosikal. Dan berkenaan dengan cuaca sebentar tadi, dalam pukul 3 petang, pada waktu saya tiba di kawasan ini, cuaca di sini cerah, sangat cerah dan langit biru. Namun, sekitar setengah jam tadi, hujan lebat turun. Dan sekarang ini kembali semula cerah boleh saya katakan. Dan sepanjang saya berada di sini, banyak kenderaan saya dapat lihat melalui laluan yang berair ini, terutama truk pikap dan lori yang membawa penduduk setempat dan juga membawa barangan rumah. Selain itu, masyarakat setempat juga mengambil peluang ini untuk bersiar-siar bagi melihat air banjir di sini. Dan juga baru sebentar tadi saya bertanya khabar dengan salah seorang penduduk di sini dan beliau berkata banjir ini adalah yang pertama kali berlaku di Parit Sulong. Dan menariknya tentang kejadian banjir di sini, lain daripada air banjir di sini berwarna hitam. Berbeza dengan lokasi-lokasi lain saya pergi pada sebelah pagi tadi. Dan meskipun berwarna hitam, saya difahamkan air banjir ini bersih dan saya difahamkan warna tersebut datang daripada kawasan persekitaran yang terdiri daripada tanah gambut. Dan secara keseluruhan di Batu Pahat, seramai 18,485 penduduk terjejas banjir ditempatkan daripada 5,252 keluarga ditempatkan di 70 PPS di Batu Pahat. Dan Batu Pahat kekal menjadi daerah paling terjejas di Johor buat masa ini. Baik, sekian saja laporan saya dari Batu Pahat. Kembali semula ke studio. Silakan Sahih. Terima kasih Erwin. Tadi merupakan perkembangan semasa di Segamat. Maaf untuk sebentar tadi. Ini pula perkembangan banjir di Pahang. Penduduk terjejas banjir di Rompin meningkat kepada 2,748 orang setakat 4 petang tadi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan penduduk terjejas di Pahang melibatkan 3 daerah seramai 73 orang. Laporan lanjut bersama wartawan Ayu Norehan Saleh. Ayu. Baik, terima kasih. Sedikit info, Jalan Segamat Muazzam Shah Gambang berhampiran Daratih telah pun ditutup kepada semua kenderaan ekoran air melimpah di atas jalan raya sejauh 630 meter dengan kedalaman 1.05 meter dan ini ialah trend menaik. Dan baik, saya kini berada bersama seorang penduduk dari Kuala Rompin yang katanya telah terperangkap dan tidak pulang ke rumah sejak 2 hari lalu. Untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Uncle Malik Huliu. Apa khabar Uncle? Khabar baik. Okey, Uncle, saya difahamkan Uncle tidak pulang ke rumah sejak 2 hari lalu. Mungkin Uncle boleh ceritakan? Oh, iyalah. Sebab itu kita ingin nak pergi pekan semalam, pekan lepas. Naga Segamat tak lepas. Jadi malam tadi tidur Tasik Mentega. Hari ini ingin nak balik, kata infonya boleh lepas tapi tak lepas, terperangkap. Hari ini mungkin nak tidur serata-rata atau rumah saudara lah. Kenapa Uncle keluar daripada Rompin semalam? Oh, sebab ada urusan saudara. Ada seorang saudara kahwin, lepas itu ada seorang saudara meninggal di Runcang. Jadi ingin kata nak balik sinilah. Lepas ke bumi dah tadi. Nak balik Batu Lapan tak lepas. Jadi hari ini terperangkap. Tak tahu lagi lah kemudian macam mana. Mungkin tidur rumah saudara atau kawan-kawan gitulah.
tunggu air surut baru kita pulang. Jadi Uncle dah dari pukul berapa tadi tunggu dekat jalan Kampung Tanam ni? Oh, dari pagi tadi dah. Lebih kurang pukul 9 lebih. Tapi air makin naik sebab dia bertembung air surut dari hulu, air pasang dari laut jadi bertembung, jadi dia naiklah sini. Memang jejas lah. Seramai-ramai kalau orang tak tanpa info memang terperangkap macam kita lain ni lah. Baik. Terima kasih Uncle. Baik, itu dia perkongsian dari Puan Hang. Kembali ke studio untuk laporan seterusnya, silakan. Terima kasih Ayu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah membelanjakan RM615,000 setakat ini bagi menyediakan bekalan makanan kepada penduduk terjejas di negeri-negeri terlibat banjir. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata peruntukan bagi menyediakan bekalan makanan akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Kita sudah belanja RM615,000 untuk makanan, stok makanan itu, dan masih tidak mencukupi sebab kalau setakat hari ini kalau di Johor saja adalah 42,000 lebih mereka yang terjejas, dan Yayasan Kebajikan Negara juga membantu melalui badan korporat yang memberi sumbangan kepada kita, dan akan menambah lagi RM50,000. Dalam pada itu, KPWKM turut menggerakkan kumpulan petugas dari negeri-negeri lain ke negeri terlibat banjir ketika ini. Pihaknya turut membuat persiapan menghadapi banjir yang diramal akan berlaku di Sabah dan Sarawak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas lawatan turun padang ke laman wanita Tasik Gelugor pagi tadi. Lebih separuh daripada 160 menara telekomunikasi yang terkesan akibat bencana banjir di Johor kembali berfungsi dengan baik setakat semalam. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fazil, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sedang giat membaik pulih menara yang masih terjejas dengan kerjasama syarikat telekomunikasi. Saya dah berhubung dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Daripada semua pusat pemindahan sementara PPS yang sekarang ni di Johor melebihi 200, saya dah minta untuk semak sama ada line telekomunikasi di PPS ini apakah keadaannya. Jadi SKMM memaklumkan setakat ini semua berfungsi dengan baik. Tapi kita ada sejumlah menara yang terkesan akibat banjir. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Kesihatan Lembah Pantai di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihak kementerian bersedia menggerakkan petugas KKD ke negeri terjejas banjir sekiranya perlu. Agihan peranti siswa berjaya dipercepatkan. Dalam tempoh 3 minggu, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD telah mengagihkan 33,540 peranti siswa kepada pemohon yang berjaya. Agihan dibuat melalui 31 pusat pengagihan berpusat PPS yang diaktifkan di seluruh negara sejak 17 Februari lalu. Jelas beliau, baki pengagihan 9,000 peranti juga akan diselesaikan secepat mungkin. Secara keseluruhan, program peranti siswa ini menelan belanja RM450 juta dan ia memberi manfaat kepada 359,742 mahasiswa dan pelajar dalam kelompok B40. Sejak permohonan dibuka pada 15 April 2022, KKD telah menerima sebanyak 474,311 permohonan. Setelah saringan kelulusan dilaksana, sebanyak 368,803 penerima peranti siswa telah dikenal pasti. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pengagihan Peranti Siswa dan Perasmian mydigital.kkd di Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Turut hadir Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek. Sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 6 Mac nanti, melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan Rompin di negeri Pahang, juga melibatkan daerah Mersing, Kota Tinggi dan Kluang di negeri Johor. Manakala bagi negeri Sarawak pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada dan buruk yang juga berkuat kuasa sehingga 6 Mac nanti. Amaran ini melibatkan bahagian barat dan tengah di negeri Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 10 Mac nanti, melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Bungkuran, Kondor, Reef South, Reef North, Layang-Layang dan Palawan. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti, kecuali bagi negeri-negeri yang telah ditandakan dengan amaran sebentar tadi, keadaan cuaca di negeri tersebut dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian barat dan pedalaman di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Sandakan dan pantai barat di negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti, kecuali di bahagian barat di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca kita untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman tersawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini pada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sementara itu, pihak Tenaga Nasional Berhad TNB mengambil langkah menutup bekalan elektrik di beberapa kawasan yang terlibat banjir ketika ini. Tindakan itu dibuat bagi menjamin keselamatan pengguna. TNB Careline menerusi Facebooknya memaklumkan bekalan elektrik mula ditutup di beberapa kawasan sejak banjir melanda. Setakat 10 pagi tadi, 56 kawasan terlibat membabitkan 32 kawasan di Batu Pahat, masing-masing 6 di Segamat dan Mersing, 5 di Kota Tinggi, 3 di Muar serta masing-masing 2 di Pontian dan Kluang. Bekalan elektrik akan kembali disalurkan secara berperingkat bergantung pada akses dan keadaan setempat. Ia susulan kemungkinan pencawang elektrik yang menyalurkan bekalan elektrik masih belum selamat untuk diaktifkan. TNB Careline turut mengingatkan agar penduduk sentiasa berwaspada dengan pepasangan elektrik yang terendam air banjir kerana dikhawatiri berlaku kebocoran arus.
Persatuan Hotel Malaysia MAH Negeri Sembilan menyambut baik hasrat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK untuk bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bagi berbincang mengenai tambahan peruntukan sektor pelancongan dalam Belanjawan 2023. Pengerusi MAH Negeri Sembilan Haziz Hassan berkata ia bagi mempergiat usaha mempromosi pelancongan sempena Tahun Melawat Malaysia 2025. Sekarang ni kalau selepas pandemik dan negara-negara asing pun dari China, dari Europe, Jepun semua memang belum lagi lah nampak ketara ni datang ke Malaysia. Jadi yang penting ni sekarang ni kita kena membuat satu promosi yang hebat lah. Jadi dalam bajet tu tak boleh ada kekangan dah. Pasal revenue kita sebagai dalam industri pelancongan ni adalah nombor 3. Mendatangkan kita punya revenue lah. Jadi penting untuk kita lebih memberi bajet tu lebih tinggi dan supaya kita dapat membuat promosi yang hebat lah. Beliau berkata demikian pada pelancaran Karnival MAH Negeri Sembilan Food Festival 2023 di Port Dickson. Perdana Menteri menerusi pembentangan Belanjawan 2023 memperuntuk 275 juta bagi melaksana promosi pelancongan dan kebudayaan. Beralih ke wilayah barat, antara menarik hari ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL semarak aktiviti pelancongan. Perinciannya bersama Suhail Muhammad Nur. Suhail, silakan. Ya benar, Sahih. Usaha menyemarakkan aktiviti pelancongan dan ekonomi warga Kuala Lumpur terus dipergiat menerusi kerjasama Yayasan Budi. Ia juga menjadi langkah pertama ke arah merealisasikan dunia Melayu yang syarat dengan pembudayaan seni dan sejarah. Ikuti laporan wartawan Sazwani Samsu. Lebih 50 lukisan bertemakan budaya, warisan Kuala Lumpur, sastrawan dipamer untuk pengunjung di Galeri Wisma Budi. Menghiasi setiap penjuru lorong sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, mural bertemakan filem lakonan seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sambutan yang diberi mendorong Yayasan Budi dan DBKL untuk meluaskan pameran berkenaan ke kawasan berhampiran. Kami akan memohon kebenaran dahulu apa yang patut kita pamerkan. Misalnya suku kata budi bahasa budaya kita. Jadi kita letakkan di situ. Dan kita mengadakan pameran nyanyian lagu-lagu lama, lagu-lagu budi, lagu-lagu perpaduan sekali seminggu di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Dan kita selitkanlah apa yang disebut sebagai inti sejarah dan budaya kita. Program ini sudah tentu bagi pekedai-pekedai. Mereka rasa bila kita tutup jalan, kemungkinan orang tak lalu di depan kedai mereka, maka kuranglah perniagaan mereka. Jadi, tanggungjawab KL yang Bandaraya Kuala Lumpur, bawalah konten-konten pengisian kepada ruang ini. Mencipta lagi satu konten baru kepada ruang ini yang saya yakin tengok dari segi material yang ada tadi dalam bangunan Yayasan Budi dan juga cadangan nak dilaksanakan tu, saya yakin ia akan menyokong menjadikan usaha kita lebih padu dan sebolehnya menjayakan usaha ini dan akhirnya nanti orang suka datang ke sini menggunakan pengangkutan awam. Sebab dia akan menambahkan keindahan kawasan sini, khususnya lorong yang dulunya kosong, so sekarang dia bertambah cantik dan juga dihiasi dengan filem-filem lama lah, klasik dan juga suasana yang boleh memberi pendidikan kepada golongan muda untuk lebih menghayatilah filem-filem lama kita, filem-filem Melayu. Ni akak first time nampak yang ni, tak tahu pula kat sini ada. So just spend time dengan mak dengan anak, just bawa jalan-jalan je. So, tiba-tiba nampak pula beca kat depan tu. Daripada tinggal kosong macam ni kan, so
better kita manfaatkan kita punya lorong-lorong di Kuala Lumpur. Okey jugalah bagi ramai orang datang, support kita orang beli di sini. Lagi okey lah. Merancangkan lagi kegiatan ekonomi peniaga sekitar, pelbagai program dianjur di sepanjang laluan bermula Jalan Esfahan hingga Kampung Melayu pada setiap Ahad. Bermula 7 pagi, orang ramai berpeluang menghayati keindahan susunan budaya, kesenian, pertukangan tangan dan muzik. Akan datang, lokasi ini akan menghimpunkan jualan aneka makanan tradisi pelbagai kaum. Sazwani Samsu, RTM. Terharu dan sebab. Itu antara reaksi penerima cabutan bertuah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD pada Majlis Pengagihan Peranti Siswa dan Perasmian mydigital.kkd di UiTM pagi tadi. Penerima hadiah utama Muhammad Azhar Muhammad Zamri bergenang air mata apabila memenangi cabutan bertuah berupa televisyen Android. Beliau turut membawa ibunya untuk menerima hadiah. Hadiah disampaikan Ketua Setiausaha KKD, Datuk Seri Muhammad Mentek. Dua lagi individu, Natasha Akila Rahamutullah dan Nik Muhammad Azim, Nik Amran, turut menerima cabutan bertuah peralatan elektronik. Difahamkan, penerima cabutan bertuah itu baru saja dilanda musibah. Dia boleh tengok kadar jantung kita tu kan. Dia betul. Okey, baik. Ini dia untuk yang main. Perkembangan Liga Hoki Malaysia 2023. Pasukan Terengganu Hoki Tim THT berjaya menewaskan Maybank 3-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Dalam saingan tersebut, THT terlebih dahulu memecah kebuntuan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-23 oleh pemain import dari Korea Selatan, Jang Jong-yoon. Maybank dapat menyamakan kedudukan 1-1 menerusi Adam Aiman Mahmat pada minit ke-25 sebelum rakan sepasukan Muhajir Abdul Rauf meledak pukulan sudut penalti kedua seminit kemudian. THT yang tersentak dengan jaringan tersebut kembali melancarkan serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Jang Yun pada minit ke-40. Gol kemenangan THT dijaringkan oleh pemain kebangsaan Muhammad Fitri Saari pada minit ke-52. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih THT, Seo Jong Ho memuji aksi dipamerkan pemainnya ketika berdepan cabaran sengit daripada Maybank. Actually, today is a very hard game. So Maybank is very strong. We also, we always talk to the player because we need 3 points. Our focus is all win. Kemenangan itu membolehkan THT mengumpul 31 mata dan kekal mendahului kedudukan teratas carta Liga Hoki Malaysia, manakala Maybank kekal di kedudukan ketiga dengan 23 mata. Baik saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan berita dari wilayah Persekutuan. Salam Malaysia Madani kembali bersama Sahih. Terima kasih Su. Beralih ke perkembangan di Sabah, fokus negeri di bawah bayu antara pelbagai usaha dilakukan bagi membantu Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM. Langsung ke studio Kota Kinabalu bersama Muhammad Dia Sahlan. Ya, Sahih. Lebih banyak ruang dan peluang akan dilaksanakan dalam membantu Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM ke arah menyokong ahli-ahlinya selain melaksana program bersifat kemasyarakatan. Keutamaan bukan sahaja melihat kebajikan semata-mata, malah membantu menjana pendapatan ahli menerusi program peningkatan ekonomi bermanfaat.
Supaya ada satu bentuk program yang boleh memberikan kesedaran betapa pentingnya kita menghormati di antara satu sama lain, betapa pentingnya kita mewujudkan satu suasana masyarakat yang penuh dengan harmoni, dan yang paling penting adalah matlamat kita untuk mewujudkan masyarakat penuh dengan kasih sayang dengan sifat berperi kemanusiaan. Kebajikan, dan kita sekarang menempuhkan pilihan itu perumahan dan juga gaji pincin dan orang yang tidak pincin, kita akan perjuangkan sara hidup mereka, di mana masa sekarang ini sara hidup begitu tinggi. Pesara polis tadi supaya dia boleh menjanakan pendapatan kepada mereka, supaya persatuan boleh ada pendapatan bagi pihak mereka sendiri selain daripada mengharapkan bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PBPM Negeri Sabah Cawangan Sandakan sesi 2022-2024 di Sandakan. Turut diadakan penyampaian sumbangan kebajikan RM1,000 daripada Bendahari PBPM Negeri kepada Bendahari Cawangan Sandakan. Selain itu, penyampaian 2 kerusi roda dan 3 tongkat kepada PBPM Sandakan untuk disumbangkan kepada pesara yang memerlukan. Program Menu Rahmah terus mendapat sambutan menggalakkan sama ada daripada penyertaan pengusaha makanan mahupun pelanggan yang mengakui mendapat limpahan manfaat mengurangkan beban kos perbelanjaan harian. Ikuti laporan wartawan Salih Jikri meninjau pelaksanaannya di sekitar Bandar Sandakan. Inisiatif Menu Rahmah dimulakan kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup terus dipergiat di Bandar Sandakan dengan usaha menarik penyertaan lebih ramai pengusaha makanan agar dapat meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Sekarang ni kita cuba untuk di Bandar Sandakan dulu, dan kita cuba pergi ke luar bandar dulu. Kita akan membuat kolaborasi dengan pengusaha di luar bandar. Kita cuba untuk berbincang sama ada mereka mampu untuk buat ataupun tidak. Bagi pengusaha terlibat menjadikan Menu Rahmah yang merupakan wadah melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR membantu rakyat. Tinjauan kami di sebuah pasar raya mendapati pihak pengurusan premis proaktif menjayakan inisiatif tersebut di medan saudara yang menjadi tumpuan pelanggan. Ya, harapan kita dengan penyewa-penyewa terutama di food court, mereka juga akan ada berbincang untuk mereka juga mau untuk melaksanakan supaya mereka dapat memperluaskan menu-menu. Penyediaan Menu Rahmah bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk sarapan dengan aneka juadah seperti nasi lemak, mi goreng dan kuih muih, sementara nasi putih serta lauk pauk disajikan 12 tengah hari hingga 8 malam. Tak kurang juga, setiap hari kami akan menyediakan pelbagai jenis lauk dan hari-hari seterusnya akan berubah-ubah jenis lauk juga. Menu Rahmah ni dia harga berpatutan, makanan pun sedap, mampu miliklah. Customer yang kurang kemampuan boleh beli. Lagipun dia makanan ini setanding dengan makanan di luar. Dia dapat boleh mengurangkan macam kalau yang orang kurang berkemampuan gitu kan, dia boleh save macam budget lah boleh. Kalau di Sandakan ni tak berapa banyak lagi yang buat tu Menu Rahmah. Ini pun saya baru dapat tahu daripada Facebook. Menariklah yang makanan yang sedap-sedap. Okeylah, yang mau membeli di sini, okey sambutan di sini. Paling rendah lah dari yang biasa. Pasar raya ini menyediakan Menu Rahmah dengan pilihan berbeza setiap hari bermula Isnin hingga Ahad. Sedap, bersih dan pelbagai cita rasa. Inilah dia Menu Rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bagi membantu masyarakat yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan menu yang sedap namun dengan harga yang berpatutan. Satu lagi komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk golongan yang kurang berkemampuan. Salih Jikri untuk RTM.
Tawau perlu menghapuskan status kedua tertinggi bagi jangkitan kes demam denggi di negeri ini melalui tingkat kesedaran rakyat membersihkan kawasan persekitaran. Antara dikesan wabak aktif di daerah berkenaan adalah di kawasan Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Taman Sri Balong dengan mencatatkan 8 kumulatif kes dan berstatus wabak tidak terkawal. Seluruh masyarakat yang ada di Dun Balong ini khususnya dan di daerah Tawau ni amnya agar senantiasa mengambil tindakan proaktif ya untuk mengadakan kerja-kerja gotong royong ini. Kita minta ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi JKK kita ya, badan-badan NGO kita akan senantiasa memberikan dokongan kuat untuk kita sama-sama ya menjaga ya agar wabak demam denggi ini tidak berlaku di daerah kita ini. Datuk Hamid Awang berkata demikian semasa Ops Gempur Denggi dan program gotong royong perangi Edis Cegah Denggi di PPRD Taman Sri Balong di Tawau. Di Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri 2 hari lalu merekodkan sebanyak 2,067 kes demam denggi dan turut merekodkan 4 kes kematian sejak awal tahun ini di seluruh negeri. 3 daerah mencatatkan kes tertinggi iaitu Sandakan dengan 586 kes, Tawau 365 kes dan Kota Kinabalu dengan 343 kes demam denggi. Menghafaz Al-Quran dalam kalangan kanak-kanak bukan sahaja terletak pada kekuatan inspirasi dan kehendak individu tetapi juga lebih mudah melalui aktiviti berkumpulan. Galakan dan bimbingan secara berterusan turut diperlukan selain penganjuran ujian dan pertandingan khusus memastikan setiap pelajar berupaya mencapai tahap yang ditetapkan. Inilah langkah yang awal supaya budaya Al-Quran ini dapat berpanjangan. Dia dimulakan dengan kita memberi bimbingan kepada anak-anak kecil. Jadi apabila bimbingan awal ini kita beri kepada anak-anak kita, tarbiyah mereka seawal usia ini, jadi insyaAllah benda ini dia akan berterusan. Dalam program camp dan juga sebenarnya diorang ni kita ketengahkan juga bakat diorang kan, melalui pertandingan-pertandingan yang kita anjurkan lah. Antara pertandingan yang kita anjurkan adalah pertandingan hufaz, hadis, hufaz cilik, hafazain dan juga dangis cilik. Best sangat. Boleh jumpa kawan, boleh jumpa ustazah, boleh jumpa abang-abang, boleh menuntut ilmu. Yang abang tahu, uruskan diri, tolong saling menolong. Lepas tu baca Al-Quran, dapat ilmu pengetahuan yang saya tidak tahu, dapat menghubungkan silaturahim antara satu sama lain. Saya kan pemimpin dalam satu kumpulan. Saya mesti tolong menolong, bekerja sama dan mesti jaga rakan-rakan saya. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam program penutupan kem Nadwah Kepimpinan Rawdatul Hufaz di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Sabah di Putatan. Program dengan kerjasama Pusat Kecermelangan Pendidikan Ummah PACU ini diadakan sejak 3 hingga 5 Mac 2023 disertai 50 pelajar. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk kali ini. Untuk perkembangan lain dalam negeri seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih Samsudin. Silakan Sahih. Terima kasih dia. Fokus dari Bumi Kenyalang, kemeriahan Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabung 2023. Kita langsung ke studio RTM Kuching bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma.
Ya sahih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma di Kuching yang menelan kos pembinaan sebanyak 17 juta ringgit sudah mula digunakan oleh jemaah malam tadi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu masjid baharu tersebut mampu memuatkan 3,000 jemaah dalam satu-satu masa. Fadilah, ia merupakan perpindahan masjid yang lama berikutan masjid yang lama sudah tidak mampu menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis pra-pelancaran masjid tersebut di Kuching malam tadi. Terdahulu beliau turut menyempurnakan solat maghrib dan isyak dan seterusnya melancarkan QR kod Bank Islam untuk penyaluran bantuan oleh jemaah kepada masjid. Majlis perasmian bagi Masjid Ikhwanul Islam akan berlangsung pada Jumaat ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi memberitahu kementeriannya akan menganalisa program khas untuk membantu peladang yang terjejas akibat bencana banjir. Katanya setakat ini bantuan bencana bagi golongan tersebut di bawah bantuan bencana banjir yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Pengumuman Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini yang menggalakkan majikan menyediakan pusat jagaan bayi dan kanak-kanak di tempat kerja merupakan langkah yang tepat untuk meringankan beban kaum wanita dan ibu bekerja. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rose Yunus berharap langkah ini dapat memberi peluang kepada golongan wanita kembali bekerja sekaligus membuktikan kerajaan juga mengutamakan pembangunan awal kanak-kanak di negara ini. Taska di tempat kerja tadi. Tambah Datuk Rozi lagi, pengumuman tersebut dilihat bahawa kerajaan tidak mendiskriminasi kaum wanita untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan memahami peranan ibu dalam menguruskan anak-anak. Jadi kita sangat berterima kasihlah kerana adanya Taska di tempat kerja. So agak senang bagi ibu-ibu nak tinggalkan anak mereka sebab mereka boleh lawat, ya. Kalau yang masih breastfeeding tu, you can take a break, pergi jumpa menyusukan anak dan sebagainya. So ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus dan ianya merupakan satu program sokongan yang membolehkan kita wanita kembali bekerja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah Kerjaya Wanita Sarawak 2023 Siri 1 di Kuching. Pada 24 Februari lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsurenskan pekerja dengan anggaran lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini melibatkan dana keseluruhan 290 juta ringgit setahun. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut akan memudah cara garis panduan untuk pusat jagaan kanak-kanak di pejabat termasuk membenarkan penyediaan pusat jagaan di aras pejabat yang lebih tinggi. Sementara itu, mengulas tentang program Jelajah Kerjaya Wanita Sarawak itu, beliau berkata ia adalah bersempena sambutan Hari Wanita 2023 ke arah memperkasa penglibatan golongan wanita dalam aktiviti dan peluang ekonomi. Jelasnya, program tersebut merupakan one-stop center kepada golongan wanita yang ingin mencari pekerjaan dan memulakan peluang perniagaan dengan penglibatan kerjasama pelbagai pameran oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta. Graduan Politeknik diingatkan untuk tidak terlalu memilih pekerjaan selepas tamat pengajian. Timbalan Ketua Pengarah Governan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Kamaluddin Daud berkata dengan keadaan ekonomi semasa, graduan harus mempersiapkan diri dengan sebarang kemungkinan di alam pekerjaan. Kamaluddin memberitahu ia memerlukan sikap pekerja yang positif, beretika dan profesional dalam pengendalian tugas. Meskipun begitu, beliau yakin kebolehpasaran graduan politeknik adalah tinggi di luar. Berdasarkan dapatannya bagi tahun lepas sahaja, kebolehpasaran graduan politeknik adalah pada 92%. Dengan kadar yang melebihi 80% itu, memberi indikator graduan politeknik sentiasa menjadi pilihan majikan.
Kamaludin berkata demikian pada Majlis Convocation Komemoratif ke-28 Politeknik Kuching Sarawak di Matang, Kuching. Seramai 590 graduan daripada 15 program pengajian di peringkat diploma terlibat pada majlis berkenaan. Ia melibatkan program pengajian kejuruteraan, perdagangan dan juga teknologi maklumat. Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabong 2023 melabuhkan tirainya hari ini meskipun penganjuran tertangguh selama 3 tahun akibat penularan COVID-19, namun ia masih mampu menarik penyertaan negara luar yang amat membanggakan. 36 buah negara mengambil bahagian pada festival kali ini, menjadikan acara tersebut berpeluang untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Penyertaan negara luar meningkat tahun ini berbanding 30 buah negara pada festival 2019. Kabong merupakan destinasi ketiga festival layang-layang yang diadakan di rantau Asia Tenggara selepas Satun Thailand International Kite Festival pada 17 hingga 19 Februari lalu, diikuti festival layang-layang sedunia di Pasir Gudang Johor pada 22 hingga 26 Februari lepas. Di 3 tempat ini bagus semua. Iya. Anginnya kencang. Anginnya bisa mendukung layangan yang besar-besar bisa terbang. Di Pasir Gudang sama. Di Sabtu sama, apalagi di sini. Di Kabong anginnya lebih bagus. Kalau dari laut ke pantai sore start jam 2 sampai jam 6 angin bagus. Layangan yang besar-besar naik semua. I'm here with my wife. Okay. And we enjoyed his speech. Yesterday was very good with the wind. I enjoyed it. Kabong is a special place with very lovely people, and I'm so happy to be here. Yeah. Walaupun matlamat utama acara ini untuk mempromosi Kabong sebagai destinasi pelancongan, namun ia secara tidak langsung memberi impak sampingan positif terhadap ekonomi setempat. Sambutan penduduk Kabong termasuk dari luar kawasan yang memenuhi segenap ruang pantai Tanjung Kembang memberi gambaran festival ini wajar diteruskan pada tahun-tahun mendatang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Kita kembali ke perkembangan banjir di Johor. Pengurusan Hospital Daerah Segamat mengambil langkah bersiap siaga bagi sebarang kes penyakit berjangkit bawaan air di daerah itu. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsyad. Silakan, Sharif. Sahi, terima kasih Sahi. Saya kini masih lagi berada di Segamat dalam membuat laporan berkaitan dengan banjir di daerah Segamat ini. Dan sekarang ini lebih tepatnya saya berada di PPS Balai Raya Jalan Pemuda di mana menempatkan lebih 67 keluarga masih berlindung di pusat PPS ini. Jadi untuk perkembangan terkini berkaitan isu yang disuarakan oleh Menteri Kesihatan Malaysia, kita akan bersama dengan pakar perubatan keluarga PKD Segamat iaitu Dr. Khalilati Barizah Mat Salimun untuk memperincikan lagi ataupun memberitahu apakah persiapan yang telah dibuat oleh pihak beliau. Baik doktor, berkaitan dengan apa yang disuarakan oleh Menteri Kesihatan itu, apakah persiapan yang telah dibuat oleh pihak doktor? Baik, terima kasih Cik Sharif. Bagi pihak kita di Pejabat Kesihatan Daerah Segamat, kita memang sudah bersedia untuk menghadapi apa-apa isu kesihatan ni lah. Jadi yang pertama kita memberi pendidikan kepada mangsa-mangsa banjir di PPS dengan cara contoh memberi ceramah dan juga menampal poster lah tentang denggi dan leptospirosis lah. Yang kedua kita membuat pencegahan seperti yang tuan-tuan boleh tengok di sebelah sana kita ada tim penguatkuasaan yang membantu menyembur di PPS kita, membuat semburan mencegah pembiakan lalat lah dan juga nyamuk dengan fogging lah kita ada. Okay, sebelum mereka pulang ke rumah juga kita membuat semburan Lysol lah di kawasan rumah untuk mengurangkan risiko daripada jangkitan air banjir tu ya. Jadi so selain daripada tu kita ada juga berharaplah kepada semua mangsa-mangsa banjir yang terlibat sekiranya balik rumah tak sihat, ada demam yang berulang-ulang contohnya ada sakit kaki ke, kita datang tampil ke klinik lah untuk membuat pemeriksaan
Buat masa sekarang ni Cik Sharif, kita seperti yang boleh dilihatlah di belakang saya ni, kita ada pemeriksaan kesihatan dan kita ada bawakan doktor, MA, kita ada staff nurse dan juga pegawai farmasi yang sama-sama boleh terus menyalurkan bantuan lah terhadap apa-apa isu kesihatan lah. Sebelah belakang ni kalau kita boleh tengok ada yang memakai vest berwarna maroon ya. Ini adalah tim MHPSS ya, Mental Health Psychosocial Support lah, di mana kita cuba menyantuni ya semua mangsa-mangsa banjir, termasuklah dewasa, orang tua, kanak-kanak. Contoh kita membuat aktiviti mewarna ya, dan sebagainya ya. Contoh permainan pun adalah. Okey. Baik doktor, setakat ini adakah anggota itu mencukupi, dan sekiranya banjir semakin buruk, adakah pihak doktor telah bersedia sepenuhnya? Okey, kita punya staf ya, anggota kesihatan di daerah Segamat ni kita ada lebih kurang 550 ya, menghampiri 600. Buat masa ni memang kita rasa keadaan ini mencukupi lah, dan cuti memang inilah dibekukan lah buat sementara. Dan kami ada menerima bantuan lah daripada daerah lain ya, seperti contoh PKD Tangkak dan Muar lah ada membantu ya. Selain daripada itu ada juga NGO yang bersama-sama membantu, Klinik Rau dan juga kita ada BE Vital lah, itu antaranya ya. Dan MRA Papisma juga akan membantulah dengannya bermula daripada esok. Dan kita melihatkan keadaan sekarang ya Cik Sharif ya, cuaca agak baik hari ni dengan sinar matahari yang nampak jelas lah, lebih baik daripada semalam, dan kita harap kita dah menghampiri penghujung lah kepada musim banjir ni ya. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu dengan RTM doktor. Baik, Sahi, saya ingin memaklumkan cuaca hari ini memang sememangnya baik, iaitu sepanjang hari memang ada matahari, dan laporan yang kita terima PPS yang tinggal hanyalah tinggal 76, dan masih lagi ada 13,500 lebih mangsa yang berada di 76 PPS itu, iaitu menunjukkan pengurangan jumlah mangsa. Nampaknya banjir di Johor, terutamanya di daerah Segamat ini semakin pulih, dan kita berdoa supaya ianya semakin pulih dan berkurangan. Saya kira itu saja dulu perkongsian saya di daerah Segamat ini. Kita kembali kepada Sahi. Sahi, silakan. Terima kasih Sharif untuk perkembangan di sana. Laporan itu mengakhiri Berita Wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.